Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi yang kelima dalam subjek HIS 224 institusi perkahwinan. Jadi sekarang ini saya berada di Johor Bahru. Jadi saya merakamkan pembelajaran kita ni dari Johor Bahru lah sebab saya bercuti sebab kerja. Jadi walaupun jarak memisahkan kita, tetapi insyaAllah kita sentiasa dekat di dalam YouTube. Okay? Jadi kita akan cuba berkongsi hari ini mengenai apa yang disebut di dalam perkahwinan sebagai nafkah di dalam Islam. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kewajipan tersebut ke atas suami. Baik. Apabila sesuatu perkahwinan itu telah termaterai, maka pada ketika itu terdapat satu kesan yang berlaku, iaitu kewajipan nafkah yang diwajibkan ke atas suami untuk diberikan kepada isterinya. Okay, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Maksudnya tempatkanlah para isteri di mana tempat kamu tinggal menurut kemampuanmu. Baik, ayat ini menceritakan mengenai orang wanita yang diceraikan, yang mana di dalam tempoh iddah selepas perceraian tersebut, Allah memerintahkan supaya para suami tadi memberikan tempat tinggal sehingga habis tempoh iddah. Maka dalam menerangkan ayat ini, Ibnu Qudamah menerangkan bahawa ayat ini memberi maksud sekiranya wanita yang telah diceraikan pun wajib untuk diberikan nafkah tempat tinggal, maka apatah lagi wanita yang masih di dalam ikatan perkahwinan yang sah, bertambah-tambah wajiblah nafkah tempat tinggal itu kepada mereka. Okey. Kemudian berpindah ke rumah suami. Apabila suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai kepada isteri, maka wajib bagi isteri itu berpindah ke rumah suami. Jika isteri ingin berpindah, maka jatuhlah hak nafkah daripada isteri, melainkan syarat tidak berpindah itu telah dipersetujui semasa akad nikah. Ini yang kita bincangkan dulu. Okay, jadi apabila selepas berlakunya pernikahan, maka suami telah menyediakan suatu tempat tinggal yang sesuai bagi isterinya untuk duduk, maka isterinya wajib untuk berpindah, untuk menetap di tempat tinggal yang suaminya telah sediakan. Wajib. Sekiranya isteri itu tak mau, dia tak nak pindah, maka ketika itu apabila isteri tidak mau berpindah, maka kewajipan nafkah ke atas isteri juga terjatuh. Tapi tak cerai lagi, cuma nafkah itu tidak wajiblah, sebab isteri ketika itu enggan berpindah kepada rumah suami. Melainkan macam kita dah bincang sebelum ini, isteri telah menetapkan syarat untuk tidak berpindah. Dia kata, nak kahwin nanti boleh, lepas kahwin saya nak duduk rumah mak saya, dan suami pun setuju. Maka selepas perkahwinan, walaupun lepas kahwin, suami dah sediakan juga rumah dan dia tak nak pindah. Sebelum masa akad nikah tu dah ada letak syarat tu, suami dah setuju dan dia tak mau pindah, maka ketika itu tetap juga nafkah itu wajib ke atas suami walaupun isterinya tidak berpindah, disebabkan syarat tersebut telah dipersetujui semasa akad nikah. Okay. Kemudian, apakah hak isteri untuk tinggal berseorangan ataupun tinggal bersendirian di dalam rumah dia tanpa disertai dengan mungkin mak mentua nak main duduk sekali kan, mungkin adik ipar nak main duduk sekali kan, mungkin siapa-siapa nak main duduk sekali dalam rumah tersebut. Maka dalam hal ini Islam telah memberikan hak sepenuhnya kepada isteri untuk menentukan sama ada dia rela ataupun tidak orang lain tinggal bersama-sama dalam rumah yang suami dah sediakan. Tetapi hak bagi isteri itu adalah tinggal seorang. Maksud apa hak itu? Maksudnya bila kita sebut hak, maksudnya isteri ada hak boleh kata no. Kan? Walaupun itu yang nak main duduk itu adalah mak mentua dia. Sebab itu adalah hak.
Maka tidak boleh bagi seorang suami memaksa untuk supaya isterinya menerima mak dia dalam rumah. Tak boleh. Pasal itu adalah hak isteri untuk tinggal berseorangan. Sebab apa? Sebab bila kahwin, antara hak-hak ni adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang sesuai. Sekiranya dia membawa mak dia main duduk sekali dengan dia, lepas tu isteri terpaksa berhadapan dengan mak mertua. Kita pun tahu mak mertua dengan menantu ni kebanyakan dengan banyak konflik. Jadi ketika itu suami ni telah berbuat suatu kezaliman lah kepada isteri. Zalim dari sudut tidak menunaikan hak isterinya, walaupun yang nak main duduk itu adalah mak dia sendiri. Sebab itu adalah hak isteri. Jadi tidak boleh suami memenuhi hak ibu bapa dia dalam masa yang sama dia mengabaikan hak isteri, tak boleh. Jadi dia kena memenuhi hak ibu bapa pun dia kena penuhi, hak isteri pun dia kena penuhi. Kerana itu sekiranya kerana itu Al-Kasani berkata, jika suami ingin membawa madunya isteri suami, ibu suami, saudara perempuan suami atau anak perempuannya daripada isteri yang lain, lalu isteri itu enggan mengizinkannya, maka hendaklah suami menyediakan tempat tinggal yang lain kepada isteri tersebut, kerana mereka mungkin akan menyakitinya. Penzahiran terhadap hal tersebut adalah menunjukkan kesakitan dan kemudaratannya, iaitu kepada isteri lah. Jadi suami-suami kena ingat, sebenarnya hak untuk tinggal berseorangan itu adalah hak isteri. Okey, itu adalah hak isteri. Kalau berlaku lepas kahwin, suami nak pindah keluar, pasal isteri dia pun ajak, abang kita pun dah kahwin kan, mainlah kita duduk di luar. Sebenarnya itu adalah hak wajib bagi suami memenuhinya. Itu bukan sunat, itu adalah hak menyediakan tempat tinggal berseorangan kepada isteri. Wajib untuk suami itu berpindah keluar. Tetapi sekiranya nak pindah keluar, mak tak bagi. Contoh mak kata, nak pindah keluar, mak tak reda. Jadi mak dia tak bagi dia pindah keluar, isteri dia nak dia pindah keluar. Siapa yang perlu didahulukan? Ini soalan yang perlu kami jawab, yang kita akan bincangkan di dalam kelas. Okey? Kita akan bincang. Siapa yang perlu didahulukan? Siapa yang perlu ditunaikan hak dia terlebih dahulu? Adakah dia tak boleh tinggal, dia tak boleh keluar daripada rumah, ataupun dia kena keluar daripada rumah untuk memenuhi hasrat isteri dia? Itu bincangkan. Itu bincangkan dalam kumpulan dulu. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan semula di dalam kelas, di dalam kuliah kita, insyaAllah. Baik. Kemudian, hukum memberi hak nafkah kepada isteri. Okey, diwajibkan ke atas suami untuk memberikan nafkah kepada isteri, kerana nafkah adalah hak yang wujud kesan daripada akad perkahwinan. Jadi, kita tahu nafkah itu adalah suatu kewajipan ke atas suami untuk memberikan kepada isterinya. Maka hak ini terkandung di dalam Al-Quran secara jelas, yang tidak boleh sesiapa pun mempertikaikan. Bila benda di Al-Quran, tak ada orang boleh mempertikaikan. Wajib adalah wajib. Siapa mempertikaikan hak isteri, maka dia telah mempertikaikan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan dengan apa yang diberikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Okay, kita akan sambung lagi selepas ini. Wallahu a'lam. Kita berhenti letakkan ini. InsyaAllah kita sambung untuk video yang berikutnya.